Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 10 hari bulan Syawal tahun 1443 bersamaan dengan 11 Mei 2022 setelah kita melalui cuti hari raya dan berpuasa, alhamdulillah kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Nama kitab kita ni Fathul Mu'in Syarah Qurratil Ain. Kita sudah masuk dalam siri perbincangan tentang solat sunat yang disunatkan berjamaah. Dia panggil solat sunat. Wal qismu tsani ma tusannu fihi al jamaah. Solat sunat yang disunatkan berjamaah. Apa dia? Telah kita bincangkan dalam siri yang lepas. Ingat pelajar, yang pertama 2 hari raya. Solat 2 hari raya disunatkan berjamaah. Lagi? Kemudian salatul kusufaini. Solat 2 gerhana disunatkan berjamaah. Itu 4. Mana 2 raya, 2 gerhana, 4. Yang kelima ni yang kita nak baca sekarang ni, wa salatul istisqa indal hajati lil ma'i li faqdihi au muluhatihi au qillatihi. Itu matan dia, itu lafaz Arab dia. Tengok kitab. Bagi pelajar yang ada kitab Fathul Mu'in yang warna hijau ni, muka surat 160. Yang warna lama tu 150. Tengok muka surat. Yang lama 150, yang baru 160. Dan sembahyang istisqa, yakni sembahyang sunat meminta hujan. Bila hujan tak turun, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya turunkan hujan. Sebagai sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah. Ingatlah para pelajar sekalian, ada solat-solat sunat tidak disunatkan berjamaah, tapi kita memperdanakan dia. Kita tak kenalah dia punya cara. Yang kenanya yang disunat berjamaah, kita berjamaah. Yang tak sunat jemaah, kita tak sebut je berjamaah. Selepas sembahyang gerhana dan sembahyang 2 hari raya tadi, berapa dah kita dah bincang? 4 jenis sunat. 2 gerhana, 2 raya. Yang ni yang kelima tulis. Sunat istisqa ini bila dilakukan, ianya disunatkan bila adanya hajah. Ada keperluan dia panggil. Ada hajah tu maknanya ada keperluan. Mana kita perlu buat baru kita lakukan. Macam kita sekarang ni, hujan 2-3 hari sekali. Kejap-kejap banjir sana sini. Adakah sunat istisqa? Tak. Jangan minta istisqa lagi, cari banjir awak. Nah. Rasa-rasalah. Waktu musim banjir, kita buat perhimpunan yang besar-besar di masjid kita ni, solat istisqa, minta hujan. Agak-agak kena serbu kita tak? Sama ada ambulan mari ambil, tu email. Dia kata email tak ikut makan panado kali ni. Maya minta hujan tengah banjir. Jadi kita kena solat, minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada banjir. Jadi dipanggil ni, ketika ada hajat. Berapa jenis hajat? Tulis pelajar. Yakni bila kurangnya air tak cukup, telaga kita mula kering, tasik-tasik sungai-sungai dah mula kering, jadi kita kena minta hujan.
atau langsung tak ada air, kemarau terus, kering kontang kata orang, kena minta hujan. 2. Atau kalau ianya ada tetapi masin. Tulis nombor 3, air yang ada dalam perigi dalam telaga kita ni bertukar jadi masin. Payau kata orang. Kalau payau boleh minum lagi tak? Kalau masin boleh minum? Tak boleh minum. Tak boleh ada harga main dengan masin. Maknanya dia jadi masin air. Sampai kepada tahap tidak boleh diminum lagi. Ataupun air itu jadi tak molek. Maka kita kena minta hujan, minta Allah Ta'ala turunkan hujan supaya air telaga-telaga kita ni bersih untuk diminum. Kita kata Alhamdulillah. Yang keempat, letak nombor pelajar. Yang keempat, atau air ada tetapi sedikit, tidak mencukupi bagi ahli dalam kawasan atau negeri itu. Air ada tapi tak cukup. Jadi kita kena solat istisqa. Maka ketika itu disunatkan sembahyang istisqa, meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, di tempat kita hari ni kadang-kadang ada di taman-taman perumahan, di kampung-kampung tak ada air. Putus air pahit. Nak solat istisqa ke, kau telefon ke syarikat air? Lagu mana? Jawab pelajar. Solat istisqa wala telefon ke syarikat? Telefon ke syarikat lah. Ataupun mengamuk di Facebook. Manusia sekarang ni tak ada air, dia mengamuk di Facebook, nak kutuk sana kutuk sini, air tak ada juga, yang bolehnya kutuk kita kata lah. Kenapa telefon syarikat air? Kita minta dengan Allah. Itu dia panggil usaha dan ikhtiar. Air ada, cuma mungkin paip bocor, pecah sana sini, menyebabkan tekanan air tak sampai. Lebih-lebih lagi musim perayaan, orang balik ramai ke kampung, tak cukup air. Jadi ketika itu kita kena usaha dan ikhtiar. Telefon ke syarikat air, di kampung kami tak ada air, tolong hantar mari. Dia hantar dengan tangki mari, lori mari. Selesailah masalah kita. Ini istisqa ni bila waktu langsung, air pun tidak ada, perigi ataupun telaga dah kering, ataupun sungai-sungai dah mula nampak pasir dah, kan? Tak ada air. Maka ketika itu baru kita istisqa. Kalau setakat tak ada air dalam paip, telefon ke pusat aduan air lah dulu, insya-Allah. Baik. Mana lagi kita tengok bawah? Ianya, ni tulis. Para pelajar tulis itu kaifiat ataupun cara solat istisqa. Bagaimana cara dia? Wahya ka salatil Eid. Alalah. Tuan Syekh dalam kitab Asafatul Mu'in ini syarah dia kata sepatah, dia kata wahya ka salatil Eid. Ianya cara pelaksanaan istisqa itu seperti sembahyang hari raya. Lagu mana sembahyang raya? Solat 2 rakaat, kemudian khutbah. Kalau dia kata seperti solat Jumaat, khutbah dulu baru solat. Ingat ini kaedah. Pelajar-pelajar tu dia kaedah. Kalau dalam kitab kata seperti solat hari raya, maknanya solat dulu baru khutbah. Seperti solat Jumaat, maknanya khutbah dulu baru solat. Itu dia punya kaedah, cara mudah ya para pelajar. Belajar fiqh ni dia kena tamarrun ataupun memarasah, kena sentiasa bincang-bincang, baru kita mudah nampak insya-Allah. Cuma berbezanya apa? Tulis ni. Kalau orang tanya apa beza di antara istisqa dengan solat raya, apa beza? Tetapi hendaklah khatib itu beristighfar sebagai mengganti takbir dalam khutbah. Satu, tulis perbezaan pertama. Waktu raya kita khutbah dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam istisqa kita istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahal azim. Dia boleh. Nak panjang boleh, pendek. Yang penting istighfar. Itu satu. Perbezaan yang kedua, letak nombor.
Dan hendaklah khatib menghadap ke arah kiblat di dalam hal berdoanya selepas bahagian awal khutbah yang kedua. Ingat, waktu khatib atas mimbar, tengok belajar. Bila dia nak berdoa, dia kena pusing ke arah kiblat. Dia bukan tengok makmum. Faham? Kita kena pusing ke mana? Arah kiblat. Itu perbezaan yang kedua. Iaitu seperti selepas 1/3 daripada khutbah kedua, kita pun mula pusing. Dan maka hendaklah ia beristighfar pada awal khutbah pertama 9 kali. Khutbah raya kita takbir. Khutbah istisqa istighfar. Dan pada awal khutbah yang kedua 7 kali. Tukar ya, daripada takbir ke istighfar. Contohnya kita kata astaghfirullah, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahallazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh belaka. Kalau nak panjang baca ni, nak pendek astaghfirullah saja. Itu boleh. Timbul lagi soalan, orang duk kata nak baca huwal hayyu wala huwal hayya. Tulis belajar. Boleh baca dua-dua. Kalau dengar ada imam kata astaghfirullahalazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari seorang pula huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua-dua tu betul belaka. Jangan berkelahi, jangan bala, jangan duk iktiraf. Apa baca tak betul? Awak tak betul. Dia boleh baca dua-dua. Panjang pula kalau kita nak i'rab di sini. Boleh tengok dalam syarah kita kepada kitab Perisai Muslim, sudah dihuraikan di sana. Maksud dianya, hamba meminta ampun kepada Allah. Dialah Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan kami bertaubat kepadanya. Itu di antara. Dan boleh juga kita baca doa lagi. Baca ayat Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu semua tu bacaan ayat Quran, tulis itu. Surah Nuh ayat 10 sehingga ayat 12. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dan Allah akan menghantarkan dari langit ke atas kamu air yang banyak. Dan Allah menolongkan kamu dengan harta dan anak-anak, dan Allah jadikan bagi kamu kebun-kebun, dan Allah jadikan bagi kamu sungai-sungai. Ayat ini dari surah Nuh. Tulis pelajar. Dalam kitab ni tak tulis. Sepatutnya cetakan baru ni ditulis semua. Hadis riwayat siapa, ayat nombor berapa, surah apa. Kita kena maklum ke pencetak dia supaya upgrade lagi kitab dia ni, supaya dia upgrade lagi kitab ni, naik lagi taraf. Baru senang orang nak baca ni. Ayat-ayat Quran macam ni kena letak baris, baru mudah orang nak baca kan. Jadi itu dia. Maka ini kelebihan istighfar. Di antara kelebihan istighfar, inilah ayat Quran tu kata. Siapa dia istighfar, Allah Ta'ala, kalau kemarau, Tuhan hantar bagi hujan. Wa yumdidkum bi amwal. Dia miskin, dia istighfar banyak, Allah bagi dia rezeki. Wa banin. Dia tak ada anak, istighfar banyak-banyak, insya-Allah dia boleh anak. Tapi kena ada bini. Boleh istighfar saja mari anak nyek depan atas riba awak. Ya. Aku istighfar kuat ni, tapi bini tak ada nak anak. Boleh. Anak kucing boleh lah. Tak. Mana boleh. Itu dia panggil ittikhazul asbab. Sebab-sebab kena ada. Nak air, kena ada takungan air, kena ada paip, kena ada hujan. Tapi usaha, doa, itu mesti berjalan serentak. Tak boleh kita usaha saja tanpa doa, doa saja tanpa usaha, tidak menjadi. Baiklah. Tengok dalam kitab ditulis alif ha. Pelajar-pelajar kita ni kalau jumpa dalam kitab ni alif ha, nak baca macam mana?
Tak lepas kapur ni. Nak baca macam mana? Alif ha ah. Oh, kalau membaca mesti orang kapur sengih suka. Pasal budak tak mengaji tu. Orang duk mengajar dia buah. Macam mana lah. Tengok kitab. Dia baca, kalau ditulis alif ha, bacaan dia intaha. Tulis dia. Bacaan dia intaha, maknanya tamat nukilan ayat kata-kata ini daripada kitab I'anatut Talibin. Wadah? Jelas? Baik. Dan hendaklah berdoa dalam khutbah yang awal itu dengan doa. Pelajar-pelajar tengok doa kita dalam kitab Perisai Muslim sudah ada. Tengok dalam kitab Perisai Muslim. Yang ada Perisai Muslim itu buka, cari, dia panggil doa istisqa. Doa apa? Doa istisqa, bab yang ke-63. Bab 63, bacaan yang ke-171. 63. Tengok dalam kitab yang baru ni. Muka surat tak payah muka surat, tengok tajuk ya. Nombor 63, doa istisqa. Ikut semua. Di antara doa yang diajar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajil. Ini di antara doa. Menarik. Makna dia, ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang menyuburkan dan yang baik kesudahannya lagi berterusan, yang mendatangkan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat, serta segera dan tidak lambat. Hadis ini riwayat Abu Daud. Itu doa. Doa lagi. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan. Jadi kita minta, itu ya doa, simple, mudah ya. Hadis ini juga dalam riwayat Bukhari Muslim. Dan doa lagi, Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, siramilah hamba-Mu dan hayawan-hayawan ternakanmu. Maknanya hayawan makhlukmu ni lah. Sebarkanlah rahmat-Mu, yakni turunkan hujan. Rahmat di mana hujan. Dan hidupkanlah negeri yang telah mati. Maknanya negeri yang kering kontang, yang tidak ada air. Ini di antara doa tuan-tuan boleh baca dalam bab yang ke-63, doa istisqa, doa minta hujan. Alhamdulillah. Dalam buku hak baru ni pun ada. Ya, lama ni pun ada juga. Jangan kata ni tak ada sini. Lah, sama aja. Baik para pelajar sekalian, itu di antara doa-doa yang dalam kitab ni pun lebih kurang lah. Baca doa mana-mana pun tak apa. Yang pentingnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta apa? Minta hujan. Baik. Tengok terjemahan doa yang ada di sini. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dengan air hujan yang menyegarkan, dengan kesukaan dan kesehatan, dengan cepat, segera turun ni, kita dah kering ni, dengan banyaknya yang umum, merata-rata, mengalir, melimpah, yang menutupi sentiasa. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami air hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami putus harap daripada rahmat-Mu. Ya Allah, kami minta ampun kepadamu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, maka turunkanlah dari langit hujan dengan banyaknya. Ini di antara doa-doa lah. Bolehlah kamu bacalah doa mana-mana pun, yang pentingnya kita nak hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dan hendaklah ia menghadap kiblat selepas 1/3 dari khutbah yang kedua itu. Bila kita khutbah yang kedua, kita pusing kiblat.
Ngadap ke arah kiblat. Dan hendaklah ia bersungguh-sungguh, sangat bersungguh, mana doa minta sengoti. Dengan dalam berdoanya itu dengan suaranya naik turun tinggi rendah. Macam naik turun tinggi rendah. Dia kata, ya Allah. Gitu. Lepas tu kita slow pula sedih, ya Allah, hujan. Dia minta. Maknanya dengan suara merayu pada Allah Ta'ala. Jangan duduk main sengih-sengih, suka gitu. Tak tahu hujan awak. Kita nak dengan suara merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah ia mengubah kain selendangnya. Mana kain, kalau kita biasa kalau kita nak pergi solat istisqa ni kita pakai ridak ni. Orang Arab dulu pakai kain macam kain selimut. Nampak? Kan dia tengok Arab pakai selimut macam kita ginilah ni. Jadi bila kita tengah duduk istisqa, kita tukar kain. Hak atas pergi bawah. Maknanya kalau kita pakai serban selimut gitu, kita tukar hak atas ke bawah, hak bawah ke atas. Hak dalam luar dalam. Biar aja terbalik gitu, tak apa. Jangan pula mempecak jubah pakai. Gagi habis dalam masjid pun ada. Jangan kepecakkan. Tukar ridak tu pakai alik atas. Kalau kita pakai baju, boleh je. Ni baju besar-besar, baju Melayu ni, pusing balik ke atas, boleh. Biar pakai terbalik. Kenapa pakai terbalik? Dan hendaklah ia mengubah kain selendangnya waktu ia menghadap kiblat itu, iaitu hendaklah ditukarkan yang kanan tukar ke kiri, mana pusing kanan kiri. Dan yang kiri hendaklah ditukarkan ke bahagian kanan, dan bahagian atasnya hendaklah diletakkan ke bawah, dan yang bawah hendaklah diletakkan di atas, dan orang yang hadir pun hendaklah melakukan sedemikian juga. Menunjukkan untuk apa tanda perubahan ni? Menunjukkan berubahnya keadaan kepada apa yang baik yang diminta daripada Allah Azza wa Jalla. Ini tambahan daripada syarah I'anatut Talibin. Intaha I'anatut Talibin. Baik, macam mana cara dia? Cara satu lagi, tangan. Dengar ni apa? Waktu minta hujan, kita kena angkat sungguh-sungguh tangan tu. Nabi kita siapa nampak putih ketiak dia, sebab dia pakai ridak. Kalau pakai baju tak nampak. Kecuali carit sini baru nampak. Tahu ridak dan kain selimut macam orang pakai ihram tu. Kalau kita angkat tangan tu nampak lah. Yang penting doa tu angkat tangan tinggi, angkat. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ada juga riwayat kata buat gini, wala taj'alna minal qanitin. Jadi ya Allah, hilangkanlah bala penyakit ni. Kita boleh paling kita tangan ke bawah, maknanya kita tolak, tak mau bala. Ada juga riwayat macam tu. Ada yang kata dak, bukan minta dengan belakang tangan, tapi soalnya kan dia angkat tinggi doa, jadi macam minta dengan belakang tangan. Jadi pelbagai riwayat lah ada. Para pelajar, kita perluaskan perbincangan. Baik, apa yang disebutkan tentang sembahyang minta hujan itu adalah yang sebaik-baiknya. Tulis ni pelajar, tulis di tepi ni cara minta hujan, kaifiat dia. Tadi cara solat, ini kaifiat. Kaifiat dia yang pertama, yang terbaiknya macam mana? Sepatutnya didahului dengan puasa 3 hari berturut-turut. Kita puasa dulu, kita istihar, kita akan solat istisqa pada hari Isnin contohnya. Jadi kita puasa hari Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari keempat, hari Selasa baru solat. Nak 3 hari turut-turut. Keluar ke padang dalam pakaian khidmat. Mana jangan-jangan bukan nak pergi raya ni. Tulis pelajar. Perbezaan yang keempat, pakaian kita nak pergi ke solat istisqa, pakai baju-baju yang lama-lama yang lusuh. Nak pergi raya pakai baju yang paling baru. Mana baju raya? Basuh dah. Itu beza. Berbeza di antara hari raya. Tadi mula-mula sekali takbir kepada istighfar. Kemudian dalam khutbah pusing ke belakang, tukar pakaian. Ia ni
satu lagi, iaitulah kita pakai pakaian yang lama, pakaian khidmat, dan merendah diri, lalu dilakukan sembahyang sebagaimana yang disebut itu. Satu. Tulis yang kedua. Cara yang kedua. Kaedah meminta hujan yang satu lagi ialah dengan berdoa selepas sembahyang. Mana lepas kita semaya biasa ya. Lepas kita semaya waktu, imam pun angkat tangan, ya Rabbi Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Boleh. Yang ketiga, termasuk berdoa dalam khutbah Jumaat. Dalam khutbah Jumaat. Itu nombor 3. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang khutbah, dengar ni pelajar. Nabi sedang khutbah Jumaat, tiba-tiba masuk seorang sahabat. Nabi datang mimbar, dia kata, ya Rasulullah, halakatil amwal, kering kontang habis Rasulullah, binatang-binatang apa kuruh dah, tak ada makanan, mintalah hujan. Maka Nabi dia khutbah, Nabi pun angkat tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Boleh. Maknanya kita doa dalam khutbah Jumaat. Yang keempat, ataupun dengan melakukan sembahyang sunat biasa 2 rakaat dan minta hujan dalamnya. Kita semaya sunat, lepas tu kita semaya tengah duduk solat, kita minta hujan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu di antara 4 cara solat istisqa. Tapi yang resminya yang pertama tadi. Imam besar isytihar, kita akan solat istisqa pada hari sekian. Tuan-tuan dan puan-puan diminta berpuasa 3 hari sebelum tu. Jadi kita kena pakat puasa belaka, banyakkan istighfar, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla, barulah kita pergi solat istisqa. Tamatlah kita bab solat istisqa. Kita berpindah kepada solat at-tarawih. Baru ya tarawih nak solat pula. Nak? Tulis itu. Tengok kita. Wa salatut tarawih, dan sunat dilakukan secara berjamaah. Tulis, ini yang ke-6. Solat sunat yang disunatkan berjamaah yang ke-6, solat apa? Salatut tarawih, iaitu sembahyang sunat tarawih. Semaya sunat tarawih ni khas untuk bulan Ramadan sahaja. Ni ada orang tanya soalan, Ustaz, nanti habis Ramadan kita boleh tarawih tak? Boleh? Tak boleh lagi. Boleh nak solat, tapi solat qiyamul lail lah. Bukan solat tarawih, orang tak panggil tarawih dah. Itu pun tidak berjamaah. Berjamaah ini khas untuk bulan Ramadan. Sembahyang sunat tarawih iaitu adalah sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam. 20 rakaat, berapa salam? 10 salam. Dilakukan pada tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maknanya, sesiapa melaksanakan solat malam bulan Ramadan dengan keimanan, kita buat tu kerana kita iman, percaya kepada Allah Azza wa Jalla, dan ikhlas, mengharapkan pahala daripada Allah. Itu dia panggil ihtisab. Kalau ada orang mari ceramah ayat, tak boleh minta pahala dalam ibadat, kita ambil kitab ni tong atas dahi dia. Tak? Hadis Nabi suruh kata, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Beriman dan mengharapkan pahala. Awak kan tak boleh minta pahala. Macam mana awak ni? Ni ada ni orang-orang yang mengaji ajaran pelik-pelik, dia panggil ajaran tarekat yang pelik. Dia kata kita ni tak boleh minta pahala. Tak boleh minta pahala pula. Nabi suruh minta. Siapa kita nak ikut Nabi ke ikut siapa? Ikut Nabi ke ikut pakcik tu? Tak, ikut Nabi. Nabi suruh minta pahala.
mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Mengharapkan pahala, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Tulis nama kita. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ini di antara kepincangan penerbit ini, dia tak tulis hadis Bukhari dan Muslim, mana hadis sahih. Dengar kita. Wa yajibu taslim min kulli rak'atain. Dan wajib memberi salam, tambah kita. Memberi salam tak ada. Tulis. Kitab hak lama putih ada salam. Ada. Kitab baru gugur. Yang kita ijau tu tulis tambah. Dan wajib memberi, tambah pelajar, memberi salam. Kitab lama ada salam. Ini hak baru ni dia taik tu gugur. Dan wajib memberi salam selepas tiap-tiap 2 rakaat. Tak boleh kita solat tarawih 4 rakaat selalu. Boleh? Tak boleh. Dalam kitab yang kata yajibu, maknanya wajib. Bukan pilihan, wajib. Makna setiap 2 rakaat kena bagi salam. Dan wajib memberi salam selepas tiap-tiap 2 rakaat. Maka kalaulah ia sembahyang 4 rakaat daripadanya dengan sekali salam, dia buat 4 rakaat selalu, maka tidak sah sembahyangnya itu, iaitu kalau ia sengaja dan tahu. Tak sah tarawih. Kalau tidak sengaja dan tidak tahu, maka jadilah sembahyang itu sebagai sunat mutlak. Tulis makna sunat mutlak tu mana bukan tarawih lah, semata-mata sunat je. Boleh pahala juga, tapi bukan pahala tarawih. Lain halnya dengan sembahyang sunat zuhur dan asar. Ingat dah pelajar, kita sudah belajar dalam kitab Al-Mu'tamad. Boleh, dalam kitab Al-Mu'tamad sudah bincang, boleh kita solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat selalu. 1, 2, 3, 4 baru bagi salam, baru tasyahud. Boleh. Tapi tarawih tak boleh. Malam ni kita shortcut sikit ya. Sebab conik sedap ni, nak makan moreh sedap ni. Kita pakai 4 rakaat selalu. Mana? Boleh? Tidak boleh. Ingatlah, tak boleh tu, tak sah. Tak sah tarawih. Jadi solat sunat zuhur, solat sunat qabliyah asar, solat duha, boleh kita buat 4 rakaat terus. Solat witir boleh buat 3, lagi 5, 7 boleh. 1 boleh. Boleh juga. Maknanya solat tarawih je tak boleh dalam kitab kita ni. Dan dengan 4 rakaat sekaligus serta dengan 1 salam. Kalau solat witir tak ada 4 rakaat, 3 tulis witir 3, 5, 7 boleh buat. Dan dalam melakukan sembahyang tarawih itu, hendaklah ia berniat melakukan sembahyang sunat tarawih ataupun sunat qiyam Ramadan. Ni kita boleh pakai 2, qiyam Ramadan ataupun sunat tarawih. Dan melakukan sembahyang tarawih pada awal waktu, mana lepas solat Isya, kita solat ba'diyah Isya, kemudian kita terus tarawih. Di antara kepincangan yang berlaku dalam masyarakat kita, apa dia? Lepas maya Isya, dia tak ada ba'diyah Isya. Dia buat apa? Dia tu sengih, duduk buah. Bila orang tarawih, baru dia bangun. Tu dia pelajar. Perhatian. Selepas solat Isya, hendaklah solat sunat ba'diyah Isya dahulu. Kemudian baru solat tarawih. Tanda kita tu. Takut melupa. Terlupa tak terlupa, banyak orang tak buat lagu ni. Ba'diyah Isya ni dia pakai jamak selalu dengan tarawih. Tak jadi.
Tarawih satu pakej lain, Ba'diyah Isya pakej lain. Kena ingat situ tu. Boleh kata kak, ramailah orang ahli-ahli ibadat ni salah di sini. Dia buat salah apa? Dia tak semaya Ba'diyah Isya. Dalam pakej projek mega mampu milik yang kita duduk war-war tu, solat Ba'diyah Isya dia masuk dalam 12 rakaat tu. Dia tak masuk dalam tarawih. Tarawih tak masuk. Itu tajuk lain. Dan hendaklah ia berniat melakukan sembahyang sunat tarawih ataupun solat sunat qiyam Ramadan, dan melakukan sembahyang tarawih pada awal waktu adalah lebih afdal daripada melakukannya pada malam selepas tidur. Jadi kita awal lepas tidur tu nama dia tahajud. Selepas tidur apa nama? Tahajud. Khilaf, tulis pelajar. Khilaf makna berbeza dengan pandangan yang disebut oleh seorang ulama Syafi'i nama dia Al-Halimi. Kerana pada pendapat Syekh Al-Halimi, sesiapa yang melakukan sembahyang tarawih dalam waktunya selepas tidur, maka itu adalah lebih afdal. Halimi ambil mana pandangan? Tulis ni pelajar. Dalam kitab ni tak ada. Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyusun solat tarawih, dia lantik Ubay bin Ka'ab jadi imam besar di Madinah. Umar pun tengok orang solat ramai berjamaah. Umar kata apa? Ni'matul bid'atu hazihi. Susunan yang terbaik inilah susunan dia. Tapi Umar kata, wallazina yanamuna ahna khairum minha. Siapa dia tidur awal, bangun akhir malam lebih baik daripada ni. Sebab tu Al-Halimi dia ambil pandangan solat tarawih tu lebih afdal di akhir malam. Kita pula ambil pandangan solat tarawih afdal di awal malam. Sebab apa? Sebab tidak ada jaminan bangun di akhir malam, tak ada jamin. Hak jaminnya bangun sahur boleh kira. Bangun tahajud slow-slow. Alhamdulillah. Pengalaman kami di sini, di masjid saya ni, Masjid Al-Rahman, bila mari 10 akhir Ramadan, kita akan solat tarawih 20 rakaat. Kemudian kita tak ada witir. Bila witir, pukul 3:30 pagi nanti, kita sambung lagi solat qiyam Ramadan, dan kita witir pada jam 4:30 pagi. Barulah dia panggil susunan kita jamak di antara. Awal pun ada, akhir pun ada. Kalau malam tu malam Lailatul Qadar, alhamdulillah ghanimah. Kita dapat pahala yang banyak. Di awal malam kita solat, di akhir malam solat. Solat Isya berjamaah, solat subuh berjamaah. Jadi 2 kali kita dapat qiyamul lail. Alhamdulillah. Dan sembahyang itu, dengar ni pelajar. Sembahyang itu, qiyam Ramadan itu dinamakan tarawih. Sebab apa? Tulis kita. Sebab dinamakan tarawih. Mana pensel? Lebih pada Imam Syafi'i nama ni. Mari pensel tak ada, kitab tak ada. Nah, Imam Syafi'i dia ingat. Puak kita duduk buah kaya, mana boleh. Tulis. Sebab dinamakan tarawih. Tarawih itu makna berehat. Tarawih maknanya beberapa rehat. Kerana mereka yang sembahyang itu berehat dengan lamanya berdiri mereka. Dia berdiri 1 juzuk, 1 rakaat. 2 rakaat, 2 juzuk. Kemudian selepas tiap-tiap kali memberi salam, 2 salam, yakni 2 salam mengakhirkan sembahyang itu, dia pun rehat sekejap. Rehat, relax, ambil air, minum. Kata orang betul agak dulu sikit. Kita ni nak relax apa? Duk main alhaqumut takatsur wal asri. Nak rehat lagi? Tak ada rehat dah. Duk main sallallahu nyelau macam tak aja dengar macam orang tuli buat kerja dah. Apa ada selawat-selawat lau-lau? Tak ada. Ramai lagi kau orang duk melau selawat sekarang ni. Ada lagi?
andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mu nak selawat, mu lau ke tak? Kau cakap yang baik. Sallallahu Allahumma salli ala Muhammadin. Cakap. Apa lau kuat-kuat? Malu kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beradab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok ni. Dan rahsia bilangan 20 rakaat itu ialah sesungguhnya sembahyang rawatib yang muakkad itu dalam bulan lain daripada Ramadan 15 rakaat. Itu panggil rawatib ni 15 rakaat. Kalau kita duk rayak tu berapa? 12. Dia tambah lagi lah dengan witir 3 jadi 15. Wadah? 12 campur witir 3 jadi 15. Maka dalam bulan Ramadan ianya digandakan. Kerana Ramadan itu waktu beramal dengan penuh kesungguhannya sampai menyingsing kain. Maknanya kita beramal sengoti-ngoti kata orang. Kan? Baik, itu hujah dia lah kenapa 20 rakaat. Tulis ni pelajar. Tulis tepi kita. Masalah bilangan rakaat. 20 ke 10 ke 8 ke, perkara ini telah dibahaskan oleh para ulama Islam. Para pendakwah janganlah berkeras dalam masalah ni. Setengah orang ni ustaz ni keras dia. Siapa dia solat tarawih 10 rakaat itu bukan tarawih. Habis gapo tu? Backing dia dalam bab ni. Kita kata ada masjid dia buat 8, ada buat 20, ada buat 10. Semua tu termasuk dalam pakej solat qiyam Ramadan, namun dia tarawih di awal waktu. Jadi kita rasa dalam masalah begini, dia gini ya sebenarnya. Bila benda khilaf, hak dia setuju, tak usah bahas. Ulama telah bincang benda ni selesai dah. Bila mari bab solat tarawih, hak dia nak 20, kalau kita lah solat 8, dia kata ini tak jadi tarawih. Jadi tak ada ke ulama bincangnya. Jadi waktu dia khilaf hak dia nak, ulama dah bincang. Hak khilaf dia tak sah, ulama macam-macamnya kata pula. Para pelajar jangan duk kelahi dalam masalah ini. Tapi kalau kita boleh 20 lagi baik. Sebab apa 20 rakaat lagi baik? Sebab kita boleh baca 20 kali Al-Fatihah. Betul? 20 kali Al-Fatihah. 10 kali selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud. Apa ni? Zikir-zikir rokok sujud berapa kali pula? Banyak. Cuma kita rasa tulis pelajar-pelajar tidak ada keperluan lagi untuk kita berkelahi dalam masalah bilangan rakaat. Yang perlu kita pertingkatkan kualiti solat kita. Kata Imam Syafi'i, tulis kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Syafi'i kata kalau kamu baca panjang, kurangkan bilangan rakaat. Kalau kamu pendekkan bacaan, banyak rakaat. Itu menarik. Tamaklah kita dalam masalah bilangan rakaat. Tengok sini. Tanda kitab penting ni. Dan mengulang-ulangi 3 kali Qul huwallahu ahad dalam rakaat akhir dari sembahyang tarawih adalah daripada bid'ah yang tidak baik. Ada juga bid'ah. Ada orang kata mana ada bid'ah kah? Lah, tengok dalam kitab fiqh Syafi'i. Dia kata bid'atun ghairu hasanatin. Ada setengah orang ni gini. Dia malah baca Quran. Dia pun ambil hadis, siapa dia baca 3 kali keluar Allah, pahala dia apa? Sama dengan baca Quran. Dia pun rakaat akhir tarawih, dia baca keluar Allah 3 kali. Kita khatam Quran dah malam ni. Sedap dia punya ayat dia. Jadi kita Tuan Syekh kata, tengok dalam kitab ni, tanda ni kitab fiqh Syafi'i ni. Dan mengulangi 3 kali qul huwallahu ahad dalam rakaat yang akhir sembahyang tarawih adalah bid'ah ghairu hasanah, bukan bid'ah hasanah. Bid'ah qabihah maknanya bid'ah yang tidak baik. Kerana dalam perbuatan itu ada gangguan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difatwakan oleh syekh kami. Siapa dia syekh kami? Ibnu Hajar. Baik, para pelajar, tengok dalam kitab I'anatul Talibin. Menarik kitab ni. Ana bawa kepada pelajar-pelajar ni supaya apa? Supaya kamu boleh memahami
apa yang kita ada di sini. Dalam kitab I'anatul Talibin kata apa? Di antara susunan yang tidak baik. Ni. Sepatutnya kita baca dalam solat tarawih kita ni ikut tartib Quran. Mana kita baca daripada Al-Baqarah naik sampai khatam. Itu yang terbaik. Daripada kamu duduk ulang ayat surah Ikhlas ba'da kulli surah minat takassu ilal masad. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan orang-orang di Mesir dia. Kita ni di Mesir ni. Puak-puak I'anatul Talibin ni penulis dia di Mesir. Dia kata orang Mesir ni dia mula tarawih dengan Alhaakumut Takasur. Betul? Rakaat yang kedua mana untuk lepas tarawih ni? Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian naik rakaat yang ketiga, yang kedua pula lepas pada Alhaakumut Takasur. Naik pula rakaat yang seterusnya. Lepas pada Alhaakumut Takasur apa? Yang betul dia ikut lagi tu lah. Alhaaku qul huwallahu. Alhaaku. Mari malas dia belah akhir pula dengan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lepas tu Alhaakumut Takasur. Jadi Tuan Syekh ni kata itu tertib susunan itu tidaklah baik. Eloklah kalau kita hafal, kita baca straight. Oh, saya tak hafal Quran. Habis awak apa? Hafal wadduha. Mula wadduha, rakaat yang kedua alam nasrah, rakaat yang ketiga watin, rakaat yang keempat ikut tertib sampai akhir. Ini apa dia main turun naik macam tu. Nah, ini komen daripada kita I'anatul Talibin dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Timbul pula orang kata, ustaz ni apa duk cakap? Ulama dah susun cantik tu. Kita kena ingat, zaman dulu boleh jadi imam-imam tidak ramai yang apa? Yang hafal Quran. Maka mari dalam kitab senjata Tok Haji dan Tok Lebah itu dia susun bermula daripada Alhaakumut Takasur, Qul huwallahu ahad, sebab nak menyelesaikan masalah supaya masyarakat di kampung ni boleh solat tarawih dengan baik-baik. Tapi bila mari zaman kita ni ramai-ramai orang yang hafal Quran, biar dia baca Quran daripada awal sambung sampai ke akhir. Kalau tak boleh khatam pun boleh 10 juzu, boleh 20 juzu. Ada masjid masya-Allah khatam Quran di bulan Ramadan. Banyak juga masjid yang kuat semangat. Jadi kita kata susunan itu dibuat oleh para ulama mengikut keperluan pada ketika itu. Orang tak reti, orang tak hafal, bukan makna ini je format solat tarawih. Kalau tak buat macam ni, tak jadi tarawih. Kita kata tidak. Ingatkah tidak kamu? 2 tahun lepas, 2019, mula-mula PKP mari. PKP mari dekat dengan Ramadan. Bila dekat bulan Ramadan, ramai orang WhatsApp. Itu. Dia kata, ustaz macam manalah kaifiat solat tarawih ni? Kami nak jadi imam di rumah ni. Kalau anak dia ngaji pondok tak apalah, kita kata ada imam. Dia sendiri tu nak jadi imam pula macam mana? Oh, orang hantar mari hak pejabat ni, pejabat tu hantar format dengan rakaat yang pertama baca ni, selawat macam ni. Dia kata pening ustaz, tak boleh nak buat ni. Jadi alhamdulillah Al-Fakir Abu Anas kena. Tak kena. Sudah kerja lah dia tak kena pula dah. Al-Fakir Abu Anas pun keluar satu video cara solat tarawih yang lulus syariat. Kita buat video. Buat tuan-tuan, solat tarawih ni mudah je. Bermula dengan 2 rakaat. 2 rakaat yang pertama baca ya surah yang awak ingat. Ingat wadduha, baca wadduha. Rakaat yang kedua ingat surah apa? Surah Alam Nasrah, ingat Alam Nasrah. Kita pun keluar format, ramai atas surat mari, terima kasih. Alhamdulillah kami sudah lulus untuk menjadi imam tarawih. Alhamdulillah. Mudah ya. Yang dua payah-payah ni, terpaksa kena pergi cari imam import lah, bila import. Sebab kita ada buat acara yang pelik-pelik. Nah, lepas rakaat yang pertama, Subhanal Malikil Ma'bud, orang baca ayat yang dibaca selepas solat witir, Subhanal Malikil Qudus, kita baca tengah tarawih. Jadi kita yang menyusahkan kita, sebenarnya syariat ini tidak menyusahkan. Yang menyusahkan kitanya format-format yang ada itu dia panggil cara-cara nak menyelesaikan masalah orang kampung. Jadi kita yang belajar ni mudah saja. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita dalam kitab Fathul Mu'in. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang di bawah tajuk Salatut Tahajud. Dan disunatkan sembahyang tahajud
tanda. Kita akan sambung dalam sini akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.